Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu lagi kita hari ini. Saya akan berkongsi remaja yang bermatlamat. Tajuk dia adalah remaja yang bermatlamat hidup cemerlang. Remaja ni ialah anak-anak kita yang berumur di antara 13 tahun sehinggalah 18 tahun macam tu. Okay? Dan sepatutnya mereka ini, remaja-remaja ini ada matlamat dalam hidup. Sudah tahu apa matlamat dia untuk hidup dan juga bagaimana untuk hidup cemerlang. Ya, tuan-tuan dan puan, harga diri. Apakah sebenarnya harga diri ini? Harga diri ialah keupayaan dan keyakinan diri untuk memulia dan menjaga maruah diri. Yakin dan juga kita berupaya untuk memuliakan dan menjaga maruah diri sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan remaja yang bermatlamat? Apakah mereka itu? Yang pertamanya ialah satu, remaja ini mesti berusaha kuat secara berterusan. Berusaha dengan kuat secara berterusan, istiqamah. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Remaja-remaja ini jangan tewas dengan ujian-ujian hidup yang ada. No. Kena kuat dan kuat, baru Anda berjaya. Yang ketiga, gagal. Gagal di sini jangan dilihat negatif, tapi melihat kegagalan yang para remaja hadapi itu, yang dapat itu sebagai satu pencetus ataupun penggalak untuk mencapai kejayaan. Anda gagal sekali, sebenarnya itu adalah satu permulaan bagi Anda. Jangan risau, wahai remaja-remaja. Yang kedua, remaja kena sentiasa memperbaiki kelemahan diri. Sentiasa perbaiki kelemahan diri kita dan mempertingkatkan kekuatan diri sendiri. Jangan lemah. Jangan lemah. Jangan rasa lemah diri kita ni. Diri remaja mesti kena kuat. Dan berusaha untuk mempertingkatkan kekuatan diri. Mesti kena, yang pertama, yakin. Yang kedua, mesti kena ada akhlak yang mulia. Yang ketiga, mesti kena ada ilmu. Yang keempat, rajin beribadah. Beribadah untuk diri sendiri, iaitu buat baik untuk diri sendiri. Tuhan pun suka. Kemudian orang lain pun suka. Itu namanya ibadah. Kita beribadah. Yang kelima, sentiasa pikiran positif. Sentiasa berpikiran positif. Bila ada ujian, itulah sebenarnya adalah latihan untuk kita. Ada ujian contohnya kita tidak ada duit, kita akan berusaha untuk cari duit dengan cara bukan minta sedekah, tapi buat kerjalah. Bekerja untuk remaja. Jangan buat perkara-perkara yang tidak baik untuk memperoleh duit. Ada manusia-manusia yang akan mempergunakan remaja ini. Jangan salah jalan. Seterusnya yang keenam adalah menghargai bakat. Para remaja, kamu ada bakat, kamu ada potensi dan kebolehan diri sendiri. Setiap kamu ada kebolehan, ada bakat, maka asah bakat ini. Kamu boleh mengacara, kamu boleh bercakap di dalam video, macam saya tengah buat ini, live. Buat. Itu bakat Anda. Mesti ada keyakinan diri. Tapi mesti kena ada adab, ilmu dan juga ada berniat untuk beribadah. Seterusnya yang ke-8, tidak mudah terpengaruh dengan pujukan rakan sebaya yang negatif. Jangan, kalau ada orang menjom kita pergi merokok, beritahu rokok itu buruk, dia punya kesan. Yang kedua, jom kita pergi mencuri itu kena tangkap polis. Tidak guna untuk saya. Ini usap dadah. Oh no, itu adalah perkara yang dilarang oleh agama dan perkara yang dilarang oleh Allah, perkara yang dilarang oleh ilmu kita bercakap oleh negara, dan menyebabkan kemusnahan kepada bangsa kita. Ingat, itulah matlamat remaja. Tuan-tuan dan puan, apakah kesan jika remaja ini yang tidak mempunyai matlamat? Tidak diajar tentang matlamat, tidak diajar dengan matlamat. Yang pertamanya, remaja yang tidak mempunyai matlamat hidup
mudah terjebak dengan gejala-gejala negatif sosial. Khususnya yang pertama, tidak mau pergi sekolah. Tidak mau pergi sekolah aja. Karena sekolah wajib untuk belajar. Di sekolah kita akan diajar ramai orang guru, dan setiap guru ini dia mempunyai bidang-bidang khusus yang lain. Dia akan ajar kita macam mana berbicara, macam mana kita hendak bercakap, macam mana membagi ide, macam mana hendak menyelesaikan isu-isu yang ada. Dan matematik diajar tentang menyelesaikan isu masalah. Oke. Dan jangan jadi mereka yang tidak pergi sekolah ini dalam kajian kebiasaannya mudah terjebak dengan gejala-gejala sosial seperti dadah. Tapi sekolah adalah apalagi merokok. Ada yang memang kita tidak nafikan, ada beberapa remaja yang mau pergi sekolah tapi memang tidak dapat pergi sekolah. Kenapa? Perhubungan kendaraan tidak ada, perhubungan pengangkutan ke sekolah itu tidak ada. Tapi sekarang kerajaan sediakan asrama. Nah, mohonlah. Untuk menjadi itulah sebabnya kesan remaja yang tidak ada matlamat. Titip pasang demi matlamat. Jadi orang tua bagi dia matlamat. Matlamat kita ini. Yang kedua, gejala sosial yang negatif yang menyebabkan remaja lah satu, dadah. Penyalahgunaan dadah. Dadah itu yang disalahguna. Dadah ini sebenarnya digunakan untuk perbuatan, tapi dia gunakan untuk merusakkan. Yang kedua, melepak. Melepak ini buang masa. Dalam Islam tidak dibenarkan melepak ini, membuang masa. Jangan buang masa, itu satu nilai yang tidak bagus. Yang ketiga, vandalisme lagi, merusakkan harta benda awam. Telepon cantik sejak disediakan oleh Telekom rusak, dirusak oleh vandalisme, mencunting dinding dan sebagainya. No, jangan. Dan juga lomba haram bagi mereka yang yang ada motosikal. Ada yang suka ambil nih. Allahu Akbar. Oke, seterusnya kesan buruk terhadap remaja yang terlibat dengan gejala sosial adalah kesan buruk. Kesan kepada mereka ini, satu, ditangkap oleh pihak polis tangkaplah, selongkap, bicara masuk penjara, ataupun Allahu Akbar. Jadi risau dia punya hidup dia itu gelap untuk masa depan. Yang kedua, masa depan akan terjejas. Bila kena tangan polis, masa depan terjejas. Kemudian dicemuh dan dihina oleh masyarakat. Adik-adik remaja, bukan bila kamu saja terlibat dalam penyalahgunaan dadah satu keluarga, kamu akan dihina oleh masyarakat. So, binalah matlamat ini. Dihina, dicemuh oleh masyarakat. Yang keempat, image diri dan keluarga tercemar. Itu yang kamu kena ingat. Image diri dan keluarga tercemar. Tanggapan orang negatif sudah kepada keluarga remaja tersebut. Kehidupan tidak bahagia bila terlibat dengan lomba haram, patah kaki, aksiden dan sebagainya. Kehidupan tidak bahagialah, menyusahkan orang. Dan yang keenam, pengajaran dan pembelajaran remaja terganggu. Sepatutnya ke sekolah, belajar masa remaja ini terganggu. Okay? Dan nasihat saya, apakah peranan sebanyak ibu bapa dan kerajaan dalam membentuk remaja bermatlamat? Apa peranan? Yang pertamanya, ibu bapa. Satu, peran ibu bapa yang pertamanya memberikan asuhan yang sempurna. Asuhan bagi mereka Tuhan. Siapa Tuhan mereka? Bagi mereka mengenal Tuhan mereka. Yang kedua, bagi mereka, anak-anak kita ini, ibu bapa, bagi mereka ini adab dan nilai. Bagi orang adab, akhlak yang mulia. Jangan bila anak di sekolah macam-macam keluar dari mulut. Biarlah adab dan nilai itu ada. Talk and do. Kita mesti rajin. Buat sama-sama rajin. Anak-anak kita mesti rajin. Oke. Kemudian memupukkan amalan nilai murni dalam diri remaja sejak kecil lagi. Itu peran ibu bapa. Rajin bekerja, kenal Tuhan, amanah, macam mana amanah, integriti. Kemudian yang ketiga, memberi gelakan dan sokongan moral. Gelakan, pakai mulut je, bagi hadiah dan sebagainya. Yang keempat, mengelepasi dan membangunkan potensi diri anak-anak mengikut cara yang betul. Jika anak kita ini rajin, galak, memberi nasihat dan teguran terhadap tingkah laku anak-anak, tegurlah jika ada salah, tegur dengan memarahi lain. Tegur dan bagi tunjuk.
Macam mana cara dia? Sebab mereka nak